A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah kerana pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi pengajian kita, pengajian kita mengenai 40 hadis tentang keberkatan. Hari ini kita akan lihat hadis 33, keberkatan bersahur. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Daripada Anas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah sesungguhnya dalam waktu sahur itu ada barakah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita bersahur. Ini kita dah nak masuk bulan Ramadan. Sama-sama kita mengambil sunnah ini dengan bersahur. Ketika dapat dengan bersahur pada apabila bulan Ramadan nanti, kerana dengan bersahur kita akan memperolehi tenaga untuk berpuasa pada siang hari. Di samping dapat tenaga, di situ juga Allah beri ganjaran pada kita dan rahmat dari Allah. Begitulah indahnya Islam, sahabat semua. Dia suruh kita makan untuk menguatkan tenaga kita sepanjang berpuasa. Lepas itu Allah itu Maha Kasih dan Latif. Allah beri pula ganjaran pahala pada kita. Inilah rahmatan lil alamin yang ada pada dinul Islam atau agama Islam. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-suhuru akluhu barakah wala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan minal ma' fa inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya, hadis ini adalah sahih. Maksudnya makan sahur itu adalah berkat. Oleh itu jangan kamu tinggalkannya meskipun salah seorang dari kamu hanya minum seteguk air. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya akan berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Iaitu hadis daripada Musnad Ahmad. Pentahqiq mengatakan hadis ini adalah sahih. Jadi sama-samalah kita bersahur kerana amat besar barakahnya dan walaupun seteguk air. Dan disebutkan dalam hadis ini sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Berselawatnya Allah tu Allah beri rahmat kepada orang yang bersahur. Dan malaikat juga mendoakan rahmat dan kebaikan pada kita semua, pada orang-orang yang bersahur. Maka kita ambil sunnah ini menjelang Ramadan yang kita akan lalui atau dalam puasa-puasa sunat. Hadis ke-34. 3 perkara yang mempunyai keberkatan. An Salman Al-Farisi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al barakatu fi salasah fil jamaah was sarid was sahur. Daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkatan itu ada dalam tiga perkara, iaitu berjamaah, roti sarid dan bersahur. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini adalah hadis hasan. Jadi daripada hadis ini menunjukkan 3 perkara yang Rasulullah sebut dalam hadis ini, iaitu yang dikatakan berkat. Yang pertama ialah makanan yang bernama sarid. Pertama ialah hidup berjamaah.
Sama ada jemaah yang paling utama ialah jemaah dalam dakwah, jemaah dalam perjuangan Islam untuk menegakkan Islam. Kita berada dalam jemaah di mana itulah kerja amrul ma'ruf nahyil munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran dan mendaulatkan Islam tidak mungkin dapat dilaksanakan berseorangan, tetapi perlu kepada adanya jamaah. Oleh itu kita wajib menyertai jamaah Islam, ya. Begitu juga kita mesti berada di jamaah masjid dan surau supaya kita tidak lari ataupun kita berada dalam majlis ilmu bersama ulama asatizah yang mengajar. Jadi kita berada di samping, kita dapat menghubungkan ukhuwah kita, ya. Di jemaah masjid, jemaah surau, jemaah kebajikan, jemaah NGO yang baik untuk kebaikan orang lain, ya, untuk bantuan atau sebagainya, ya. Itu kena ada dalam jemaah. Dan Nabi sebut makanan sejenis makanan sarik. Sarik ni makanan enak yang dikenali di kalangan bahasa Arab, iaitu roti dicampur daging. Dia ada barakahnya. Kerana ada daging, ada makanan yang seimbang. Hadis ini juga disebut dan juga disebut berjamaah, iaitu selain pada itu adalah bersahur. Sahur juga adalah barakah, ya, yang macam yang disebutkan tadi. Baik, itu adalah jadi kita kena adalah 3 tu kan. Sarik tu tak ada. Jadi sarik tu kita tak ada, mungkin kita boleh apa yang Nabi sebut tu ada 2 lah yang ada pada kita, iaitu berjamaah dan bersahur. Kita boleh cari makanan-makanan lain yang seimbang, kurma dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah keberkatan bulan Ramadan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ramadhanu syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tughallaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfisah man hurima khairaha faqad hurima. Hadis riwayat An-Nasa'i. Disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang pada kamu sekalian bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas kamu semua untuk berpuasa. Pada bulan ini dibuka pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka jahim serta syaitan pelampau dirantai. Pada bulan ini Allah mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dihalang daripada mendapatkan kebaikannya, maka sesungguhnya ia telah dihalang mendapatkannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat-sahabat semua, ini adalah hadis mengenai keberkatan bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah keberkatan. Kita berpuasa, dapat rahmat Allah, dibuka pintu langit, pintu keampunan, ya, pintu rahmat, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Pada bulan ini juga ada satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan siapa yang dia kalau dia dapat satu malam tu, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga Allah lanjutkan usia kita untuk sama-sama dapat melalui Ramadan dengan penuh barakah dan keadaan sihat, dan dapat melaksanakan ibadah yang terbaik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tak lama lagi akan sekarang bulan Syakban, kita akan menghadapi Ramadan. Moga Allah panjangkan usia kita. Jadi terdapat banyak ganjaran disediakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan mendapat balasan syurga. Selain itu, mereka akan mendapat 2 kegembiraan, iaitu di waktu berbuka dan ketika bertemu Allah pada hari akhirat kelak. 2 kegembiraan, bukan berbuka di hari raya, iaitu berbuka, puasa dan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Ya, hari raya pun gembira juga, tapi Nabi tak sebut. Nabi sebut di sini ialah ketika bertemu Allah, kerana kita menjadi orang yang taat patuh pada Allah.
Bagi mendapatkan keberkatan penuh bulan Ramadan, kita perlu menjaga percakapan kita, sahabat semua. Jaga hati kita serta menundukkan pandangan mata, menahannya daripada melihat segala perkara yang dicela dan dibenci oleh agama. Berusahalah menjauhi sesuatu yang boleh mengganggu, melalaikan diri kita daripada mengingati Allah. Ingat sahabat semua, Ramadan akan ditempuh, kita perlu jaga percakapan kita supaya tak batal pahala puasa tu. Kan? Tak kurang pahala puasa. Itu hati tunduk, ya, mengingati Allah, banyak ingat Allah. Pandangan mata tunduk, lidah tahan daripada berkata-kata yang kotor dan cela, ngumpat dan sebagainya. Dan tidak melihat perkara yang dicela dan dibenci oleh agama. Sama-sama semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk menjaga ketiga-tiga ni. Jadi berusahalah menjauhi sesuatu yang boleh mengganggu dan melalaikan kita daripada mengingati Allah. Baik. Keberkatan tangan Rasulullah. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza marida ahadun min ahlihi nafasa alaihi bil muawwizat falamma marida maradahu allazi mata fihi ja'altu anfusu alaihi wa amsahuhu biyadi nafsihi li'annaha kanat a'zama barakatan min yadiyya. Ya, di mana disebutkan hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata baginda sallallahu alaihi wasallam jika sakit salah seorang ahli keluarganya, baginda akan meniupkan kepadanya muawwizat, ayat-ayat pelindung, ya, itu ayat 3 kul tu, kul huwallah, kul a'udzubil falaq dan kul a'udzubin nas. Sewaktu baginda sakit yang menyebabkan sehingga baginda meninggal dunia, baginda wafat, maka aku pula yang meniupkan kepada baginda. Aisyah tiupkan dan aku menyapukannya dengan tangan baginda sendiri kerana tangan itu mempunyai barakah yang lebih besar berbanding tanganku. Ini jelas daripada Sayyidatina Aisyah bahawa tangan Nabi adalah lebih mulia dan lebih barakah. Sebab itu ketika Nabi sakit, Aisyah radhiyallahu anha baca muawwizat ni, ayat pelindung ini, lepas tu Nabi yang sapu sendiri di tangan baginda kerana tangan itu adalah tangan yang mulia dan penuh barakah. Dan di sini dia ajar kita ayat pelindung iaitu surah An-Nas dan Al-Falaq. Surah ini merupakan pelindung pendinding yang menyembuhkan segala penyakit zahir dan batin dengan izin Allah. Dan kita digalakkan sentiasa mengamalkan muawwizat sebagaimana petunjuk baginda SAW. Hal ini menunjukkan bahawa kita sentiasa perlu berlindung dan minta perlindungan, pertolongan terlebih dahulu dari Allah dalam menghadapi segala ujian yang diberikan. Jadi, dalam menghadapi ujian yang Allah beri, maka sama-samalah kita mohon perlindungan, mohon petunjuk, mohon bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memohon kepada yang lain. Ya, doalah pada Allah. Jadi Ustazah rasa setakat itu saja. InsyaAllah dalam episod akan datang, siri ke-9 tak silap Ustazah, keberkatan hari raya, ya, dan keberkatan Madinah. Jadi itu saja, segala yang baik itu dari Allah, yang lemah, yang kurang ialah daripada diri Ustazah. Mohon maaf di atas kekurangan. Wallahu alam. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.